Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi anak-anak dalam mata pelajaran pendidikan sirah darjah 3. Jadi anak-anak boleh bersedia dengan kitab muka surat 40, 45. Hari ini kita akan menyambung pelajaran yang ketiga, penentangan kaum Quraisy, dan kita akan sambung pada tajuk golongan yang mula-mula menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak boleh pegang pensel dan pembaris, gariskan mana-mana yang ustaz garis pada slide ini, dan anak-anak garis pada kitab, dan ia merupakan nota untuk anak-anak salin pada buku nota sirah. Bersedia ya anak-anak? Okey. Kita pergi kepada yang tajuk seterusnya, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anha. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okay, gariskan dulu. Okey. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor 1. Bagaimana dia boleh jadi sepupu? Iaitu bapa Ali, Abu Talib, dan bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah, adalah adik-beradik. Sebab itu dia dengan Rasulullah dengan Ali merupakan sepupu. Itu nota nombor 2. Ali radhiyallahu anhu telah dipelihara oleh Nabi Muhammad selepas perkahwinan baginda dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nombor 3. Jadi Rasulullah memelihara Ali setelah baginda berkahwin dengan Khadijah. Ali dididik dengan jiwa yang bersih daripada unsur-unsur jahiliyah. Jadi Sayyidina Ali ini daripada awal sudah terhindar daripada perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Ini nombor 4. Seterusnya, beliau tidak pernah menyembah berhala. Nombor 5. Jadi Sayyidina Ali ini, walaupun dia hidup dalam masyarakat Arab jahiliah, dia tidak pernah menyembah berhala. Sebab itu betul-betul Rasulullah hindari dia ni, Ali ni, daripada menyembah berhala, iaitu amalan orang-orang Arab jahiliah pada masa itu. Dan beliau digelar karamallahu wajhah. Nombor 6. Ingat gelaran Sayyidina Ali ini ialah karamallahu wajhah. Beliau memeluk Islam seawal usia 10 tahun. Nota nombor 7. Sebab itu Sayyidina Ali ini merupakan kanak-kanak pertama memeluk Islam seusia umur 10 tahun. Jadi 10 tahun dia dah memeluk Islam. Seterusnya, di antara sumbangan Ali bin Abi Talib ialah, apakah sumbangan Sayyidina Ali ini dalam perkembangan ataupun penyebaran agama Islam ini? Yang pertama, menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika cubaan hendak membunuh baginda. Betapa beraninya Ali ini, anak muda, sanggup menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hendak dibunuh oleh kaum Quraisy. Apakah dia punya kesan daripada perbuatan
Sayyidina Ali ni kesannya yang pertama, bila-bila masa saja dia boleh terbunuh. Jika penyerang itu tak buka selimut, dia terus katakanlah dia terus socok dengan pedang, pastinya Sayyidina Ali mati pada masa itu. Tapi dia berani menggantikan tempat tidur Rasulullah. Yang kedua, menyertai peperangan Khaybar walaupun sedang sakit mata. Sakit mata merupakan penyakit yang paling seksa kalau kita kena sakit mata, tetapi Sayyidina Ali tak fikirkan itu. Dia tetap menyertai peperangan Khaybar pada masa itu. Yang ketiga, menjadi penulis wahyu dan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis surat Nabi. Nak dihantarkan kepada orang-orang yang tertentu. Okey. Seterusnya kita berkenalan dengan tokoh yang keempat. Okey, ini nota tadi nota nombor 8, sambung daripada 7 tadi. Okey, tokoh yang keempat iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid, siapa itu Zaid? Mari kita berkenalan dengan Zaid, iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu adalah seorang hamba. Asalnya dia adalah seorang hamba. Okay, itu nombor 1. Iaitu dia menjadi hamba bermula sewaktu berumur 8 tahun. Jadi Zaid Arisah ni menjadi hamba bermula daripada umur 8 tahun. Di nota ni, Zaid bin Harisah adalah seorang hamba bermula sewaktu berumur 8 tahun. Nombor 1. Bagaimana dia menjadi seorang hamba? Iaitu setelah beliau dicolek dan dijual di pasar Ukas oleh kaum Bani Qain. Dia anak-anak ni dulu dicolek dan dijual di pasar. Dan bila dijual, dia daripada seorang merdeka menjadi hamba. Pada zaman itulah dia boleh perdagangkan manusia. Okey, seterusnya mari kita berkenalan lagi dengan Zaid. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu telah dibeli dan dihadiahkan kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha oleh Hakim bin Hizam. Siapa itu Hakim bin Hizam? Iaitu anak saudara Khadijah sendiri. Rupanya Hakim bin Hizam ni bertemu dengan Zaid bin Harisah dan membelinya dan dihadiahkan kepada Khadijah binti Khuwailid. Tengok susunan aturan Allah Ta'ala itu nak bertemukan Zaid dengan Nabi Muhammad. Kalau dia tak jadi hamba, belum tentu lagi dia dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu perkara yang berlaku pada kita ada hikmahnya. Walaupun kita nampak macam benda sesuatu perkara itu macam musibah, macam satu benda yang mendukacitakan, kecewa, tetapi di akhirnya ada hikmah yang kita tidak tahu. Bagaimana dengan Zaid? Asalnya dia seorang kanak-kanak yang merdeka, lepas tu dicolek oleh kaum Qain tadi dan dijual di pasar, dan ada seorang yang membeli dia siapa? Anak saudara Khadijah Khuwailid. Tak sangka-sangka. Dan Hakim bin Hizam ni pula hadiahkan pula Zaid bin Harisah ni kepada Khadijah. Jadi di sinilah dia bertemu dengan Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad berkahwin dengan Khadijah. Seterusnya, itu nota nombor 2. Zaid amat disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak semena-mena dia menjadi orang kesayangan Nabi Muhammad. Bukan senang Nabi Muhammad. Kita dapat kasih sayang dia. Okey. Bagaimana bertemunya Zaid dengan Nabi Muhammad? Apabila Nabi Muhammad berkahwin dengan Khadijah. Jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada Zaid? Rasulullah telah memerdekakannya semula dan mengambilnya sebagai anak
anak angkat. Tengok. Daripada dia diculik oleh penculik tadi, tapi akhirnya dia menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Jadi di sini dah nampak sesuatu perkara yang musibah yang berlaku pada kita, kita kena fikir positif, dan pada akhirnya nanti insya-Allah kamu akan bertemu dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan kita tangisi ataupun jangan kita ungkit perkara-perkara yang sudah. Okey. Jangan lupa Zaid bin Harisah ini merupakan hamba yang pertama memeluk Islam. Okey. Itu nota nombor 4. Okey, seterusnya muka surat 46 tadi. Okey, di antara sumbangan Zaid bin Harisah ialah yang pertama menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah ke Taif. Diikut Nabi Muhammad berdakwah ke Taif. Yang kedua, memimpin tentera Islam di dalam peperangan Mu'tah. Dia pernah menjadi panglima perang dalam peperangan Mu'tah. Dan yang ketiga, bersedia untuk mati syahid demi menegakkan Islam. Pada zaman dulu, orang-orang Islam ini mengimpikan mati syahid. Itu je impian mereka, dan mereka sebab tahu sebab mati syahid tempatnya adalah di syurga. Okey. Maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Jadi ustaz tinggalkan ini nota nombor 5. Jadi ustaz tinggalkan anak-anak dengan latihan muka surat 47. Set yang pertama, tulis betul atau salah pada pernyataan berikut. Tulis pada ruangan yang ada pensel tu. Tulis. Bukan disuruh write atau pangkah. Alif, Khadijah berketurunan Quraisy daripada Bani Naufal. Betul atau salah? Ba, Abu Bakar ialah sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta, sejak kecil Ali radhiyallahu anhu tinggal bersama ayahnya. Betul atau salah? Sa, Zaid radhiyallahu anhu ialah anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kejim, golongan as-sabiqun al-awwalun sanggup berkorban nyawa dan harta untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan yang pertama ni, set yang pertama tulis betul atau salah. Okey, seterusnya set yang kedua, ni soalan jawapannya panjang sedikit. Yang pertama, mengapakah Abu Bakar digelar As-Siddiq? Kenapa? Ba, bilakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali radhiyallahu anhu untuk tinggal bersama baginda? Dan yang tak, apakah nama peperangan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu? Jadi tolong buat nota dan juga latihan ini. Jadi antara pada ustaz sebagaimana biasa pada Telegram ustaz. Jadi akhir kalam ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.